Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Surau An-Nur, Bandar Puteri, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Surau, Tuan-Tuan, para jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi diberikan peluang kehidupan di atas muka bumi ini untuk sama-sama kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyakkan amalan-amalan kita, memperbaiki kemungkinan mungkin ada silap kita, untuk kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala amalan-amalan kita, memohon keampunan kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amalan-amalan kita, insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan, pada pagi ini kita menyambung kembali kepada perbincangan kita, iaitu berkenaan dengan talak yang boleh dirujuk. Talak yang boleh dirujuk. Pada sesi yang lepas, kita telah membincangkan berkenaan dengan talak 1, talak 2 dan juga talak 3. Talak 1 dan talak 2 ni masih boleh rujuklah. Talak 3 ni kena berkahwin, isteri tu kena berkahwin. Berkenaan dengan talak 3 ni, syaratnya untuk mendapatkan kembali isteri yang asal tu, dia mesti beredah dengan suaminya. Edah lah. Tujuan edah ni apa? Sama ada talak 1, talak 2 ataupun talak 3, nak mensucikan rahim dia. Hikmahnya kat situ lah. Tu yang sampai 3 kali suci, yang masih mempunyai kitaran haid. Yang dah putus haid 3 bulan, 3 bulan. Yang kematian suami 4 bulan 10 hari. Bermula daripada
sama ada tarikh dia bercerai ataupun tarikh kematian suaminya. Ini berkenaan dengan talak satu, talak dua ataupun talak tiga. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyucikan rahimnya sebelum si isteri itu berkahwin dengan orang lain. Kadang ada kahwin, ada tak kahwin lah. Tapi hikmah yang Islam letak kat situ supaya nak menyucikan rahim dia. Tak semestinya rujuk, kan? Kalau dia talak satu, talak dua, mungkin dah berfikir balik, berdamai, dia nak kembali kepada suami dia yang asal tu, dia tak perlu tunggu habis edah. Kalau habis edah tak boleh rujuk lah, sebab asal akad nikah tu, akad nikah yang asal tu. Kalau nak, mungkin dengan nak lelaki lain, bernikah dengan lelaki lain, dia kena sucikan rahim dia dulu. Kemudian yang talak tiga ni lah, setelah dia eddahnya berakhir, barulah dia boleh berkahwin dengan lelaki lain secara biasa dengan akad nikah yang baru, akad nikah yang suami barulah, akad nikah biasa, macam pengantin baru. Kemudian dalam perkahwinan tu sudah tentulah, alam perkahwinan lumrah kita suami isteri, maknanya isteri tu disetubuhi oleh suaminya yang baru itu dengan sempurna. Kemudian kalau lah kan, suaminya yang baru itu nak melepaskan, suami baru itu menceraikannya ataupun meninggal dunia. Menceraikannya pun dengan kerelaan suami barunya itu, bukan dipaksa. Hak dia lah, suka hati dia lah. Kau kahwin dengan si PA ni, lepas tu kau ceraikan dia, kau tak payah setubuh dia, tak boleh. Kena sekurang-kurangnya sekali melakukan persetubuhan. Kemudian suami baru itu menceraikannya ataupun suami baru itu meninggal dunia. Tapi macam mana situasinya kalau suaminya tu meninggal dunia, baru 2-3 hari bernikah, nak pergi honeymoon pun tak sempat, kan? Belum lagi melakukan persetubuhan, maka suami yang asal itu masih tidak boleh mengambil hak kepada isterinya itu, yang asal tu. Dia mesti ada melakukan persetubuhan, sekurang-kurangnya sekali. Maknanya kalau suami barunya itu baru sehari 2 hari bernikah, lepas tu meninggal, maka si isteri itu kena bernikah yang lain pula. Dia tak boleh kembali kepada suaminya yang asal. Dengan suami barunya itu tu ada edah ke tidak? Tak ada edah. Sebab belum lagi melakukan persetubuhan dengan suaminya yang baru. Kalau belum berlakulah. Kemudian bila suami barunya itu dah menceraikannya ataupun meninggal dunia, barulah si isteri itu boleh, si isteri itu kena beredah dulu, dengan beredah dulu dengan suaminya yang baru itu, sama ada bercerai ataupun meninggal dunia. Kalau bercerai, tengok edah dia ada haid ke tidak. Kalau ada masih kitaran haid tu, 3 kali suci. Okey. Kalau putus haid 3 bulan. Okey. Kalau meninggal dunia 4 bulan 10 hari. Barulah
tempoh tersebut berakhir, barulah kalau dia nak kembali kepada suaminya yang asal. Jadi kesimpulannya di sini tuan-tuan, sama ada talak 1 ke, talak 2 ke, talak 3 ke, berhati-hatilah dalam menyebut perkataan talak. Tengok mudah, tapi kesannya sampai tak kesudah, akan menyebabkan perkara-perkara yang tak baik lah. Kesan dia kat situ, perasaan, emosi. Sebab itu kuasa talak tu diberikan kepada suami. Kalau talak tu diberikan kuasa kepada isteri, isteri kalau dah tak sayang, perempuan kalau tak sayang, dia tinggalkan macam tu je lah. Bukan 3 aja, mungkin 10, 100 talak dia letak, dia lafazkan. Tapi itulah hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kuasa talak itu di tangan suami. Sebab suami ni akalnya panjang, masih boleh berfikir lagi. Nisbah dia 9 akal 1 nafsu. Perempuan 1 akal 9 nafsu. Maknanya bila kita 9 akal ni tuan-tuan, kita masih banyak pilihan untuk membuat, sebelum membuat apa-apa keputusan. Yang akal 1 ni dia tak fikir panjang, terus dia buat. Itu yang bezanya kita ni, lelaki dan perempuan. Kalau nak katakan dalam perkahwinan, mana ada perkahwinan yang tak ada bergolak ataupun tak ada orang kata gaduh-gaduh sikit? Mesti ada punya. Yang katakan orang biasa, orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang ada kedudukan, ustaz-ustaz pun ada dia punya ujian dia. Kita semua ni diuji. Sebab itu kita kena berfikir dengan waras, ataupun istilahnya sekarang ni rasional. Kena matang membuat apa-apa keputusan. Bayangkanlah kan, kita berkahwin dulu, susah payah kita nak kumpul duit, susah payah kita nak jumpa mak ayah isteri kita. Ini yang bercakap ni termasuk saya sekali lah tuan-tuan. Pesanan untuk saya sekali. Kita macam mana, lepas tu bila dah berkahwin, orang kata darah manis lah, istilahnya lah, macam tak sabar-sabar je kan. Tapi dah berkahwin, pegang betul-betul, jaga betul-betul, bimbing betul-betul. Kita kalau tak ada ilmu agama yang banyak, kita bawa ke surau. Ada pengajian, bawa ke surau, bawa ke masjid, bawa ke majlis-majlis ilmu. Kalau surau ada majlis kuliah duha, bawakan sekali, masukkan sekali, supaya ada bertambah ilmu agamanya. Jadi itulah supaya perkataan talak ni jangan dibawa main-main. Betul-betul jadi betul, main-main pun jadi betul. Tu yang bahaya tu. Abghadu minal halal at-talaq. Perkara yang halal dibenci di sisi Allah, yang halal itu adalah talak. Dia tak haram. Sebab itu maksud yang halal tu tapi dibenci, talak lah. Supaya kita berhati-hati dengan perkataan talak. Mungkin sahabat-sahabat, tuan-tuan sekalian kan dah lama melayari bahtera rumah tangga. Maknanya matanglah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala masih mengekalkan perkahwinan masing-masing. Cuma kita kena pesan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, supaya yang baru melayari rumah tangga ni,
Biasalah 5 tahun pertama diuji kewangan, masa, harta, dan macam-macam lagi lah ujian yang akan ditempuhi oleh pasangan tersebut. Jadi kena bersabar, kena berbincang, kena ada toleransi. Nak katakan persefahaman, memang kita tak ada persefahaman pun. Jangan alasan persefahaman tu mudah dijadikan alasan untuk ada masalah sikit bercerai, ada masalah sikit nak sebut talak. Tak boleh. Kena fikir dulu sebelum buat apa keputusan, ya. Baik, itu berkenaan dengan perceraian talak 3 lah. Maka tuan-tuan dan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulannya daripada talak 1, talak 2, talak 3, juga talak secara khulu', talak secara ta'liq, maka talak dari segi boleh dan tidak boleh dirujuk terbahagi kepada 3. Yang pertama, talak yang boleh rujuk. Talak yang boleh rujuk ni istilahnya ar-raj'i. Raj'i ni rujuk, boleh rujuk. Talak yang boleh rujuk bermaksud isteri yang diceraikan dengan talak 1 atau talak 2 sahaja. Itu raj'i. Bila mahkamah syariah buat keputusan, maka jatuhlah talak 1 kepada isteri. Kali pertama berjumlah 1 talak secara talak raj'i. Mesti ada talak raj'i. Selepas berlaku persetubuhan dan masih dalam iddah. Maka tuan-tuan, talak yang boleh dirujuk ini talak 1 dan talak 2. Dan keadaan bila? Selepas berlaku persetubuhan. Maknanya pernah berlaku persetubuhan dalam perkahwinan tersebut. Bila pernah berlaku persetubuhan dan isteri itu masih dalam iddah dia. Contohnya lah kan, berlaku perkahwinan, dalam perkahwinan tu berlaku persetubuhan. Pernahlah berlaku persetubuhan walaupun sekali. Walaupun sekali, walaupun jarang-jarang. Tiba-tiba pula si suami ni lafaz talak 1 atau talak 2. Maka bila bercerai, katalah disahkan bercerai, si suami dan isteri ni boleh rujuk tak? Boleh. Selagi isteri tu masih dalam iddah dia. Kalau dia masih dalam haid, 3 kali suci. Saya ulang sekali lagi lah, kena sebut juga. Kalau dia putus haid, 3 bulan. Kalau dia kalau suami meninggal, 4 bulan 10 hari. Macam mana pula kalau dia tak datang-datang haid? Tu masalah tu. Kena cari pada yang pakar, rujuk pada perubatan. Ni pasal masalah ni akan dibincangkan dalam tajuk iddah nanti. Tajuk iddah. Tapi tuan-tuan, dalam situasi ni kita perlu kena fahamlah, bila si isteri tu ada masalah kitaran haid, lama tak datang, kadang sampai setahun, kadang sampai 2 tahun, kena rujuk dengan perubatan. Kadang-kadang masalah apa tuan-tuan? Salah satunya menggunakan macam perancang yang
Dia main ambil je. Tak merujuk kepada nasihat doktor ataupun pakar perubatan. Dia kena tahu kitaran haid mula nak, katalah kalau perancang tu melalui ubat pil, kena bermula makan tu bila. Jangan main makan aja, menyebabkan kitaran haid tu tak teratur. Jadi tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka talak 1 dan talak 2 ni boleh dirujuk. Dan pernah melakukan persetubuhan, bila bercerai isteri tu ada iddah. Macam mana pula situasinya tak pernah melakukan persetubuhan, tak pernah sekali pun? Bukannya tak nak melakukan persetubuhan, mungkin kot-kot lah masih malu lagi ke kan? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan tak melakukan persetubuhan, masih malu lagi, baru lagi kan? Tiba-tiba si suami tu melafazkan cerai, maka si isteri tu tak ada iddah. Katalah hari ni suami dia tu melafazkan cerai, esok dia nak kahwin dah boleh dah dari segi hukum lah. Esok dah boleh lah nak kahwin. Hari ni hari Sabtu, contoh, suami melafazkan cerai, tak pernah pula melakukan persetubuhan, si isteri tu dilamar pula lelaki lain, maka dia boleh berkahwin dengan lelaki lain kalau ikut hukum lah. Tapi kalau prosedur sekarang, kita kena ikut dokumentasi lah. Mungkin mau-mau paling cepat pun seminggu. Suami saya dah ceraikan saya, kami tak pernah melakukan persetubuhan. Jadi saya nak kahwin dengan suami yang baru. Hari Senin nanti uruskan, nanti balik, bawa balik borang tu, jumpa dengan pendaftar nikah karya, sign. Besoknya patah balik, jumpa dengan pendaftar di pejabat agama. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, nak nikah bila-bila pun boleh. Selesai. Mudah aja. Asalkan cukup syarat nak bernikah dari segi rukun-rukun dia. Maka tuan-tuan dan para jemaah yang dirahmati Allah, hukumnya suami boleh rujuk kepada isteri berdasarkan akad nikah dan mas kahwin yang terdahulu, yang asal, dengan kehendak suami itu sendiri. Maknanya di sini, bila suami itu melafazkan rujuk, secara automatiknya kembali si isteri itu menjadi isteri dia, walaupun isterinya tak setuju. Saya tak nak dengan awak lagi, kenapa awak rujuk saya? Contohlah kan, saya dah benci tengok awak, tapi suami itu lafazkan rujuk juga. Jadi kembali sebagai suami isteri lah. Dari segi hukum lah. Tapi sekiranya ada masalah-masalah macam ni tuan-tuan, nasib baik jemaah perempuan tak ada. Masalah dari segi ini, pihak yang tidak bersetuju untuk rujuk ataupun dirujuk, maka dia kena membawa masalah ini ke mahkamah syariah, buat pengesahan rujuk. Nanti ada dia punya proses-proses dan arahan-arahan yang diberikan lah, sekiranya si isteri itu tidak mahu meneruskan perkahwinannya ini. Ataupun kadang-kadang ada satu kes tu tuan-tuan, si suami ni kan, si suami ni dia tak nak rujuk, tapi dia melafazkan rujuknya juga. Nak tahu dia rela hati ataupun terpaksa, kita tak boleh nak pastikan juga.
Yang penting bila dia melafazkan rujuk tu, automatik dia dah jadi suami isteri. Benda tiga perkara ni tuan-tuan yang tak boleh bawa main. Nikah, cerai, rujuk. Betul-betul memang jadi betul, main-main pun boleh jadi betul. Berhati-hati. Kadang-kadang tuan-tuan guru nak menyampaikan perkara ni pun kena berhati-hati. Malah saya pun tuan-tuan, ni kepada suami yang tak tahu membaca lah. Minta maaf lah tuan-tuan dah dibenarkan lafaz talak kan, dah dibenarkan lafaz talak, tapi dia tak tahu membaca. Kita ajarlah lafaz tu, bahawa saya nama suami dengan ini menceraikan isteri saya. Tunjuk dekat ni, terpaksa kita tunjuk isteri dia, kan, sebut nama isteri tu sekali, terpaksa, supaya dia faham apa yang dia lafazkan. Jadi kena ni, jangan buat main-main lah dengan perkara talak ni. Maka tuan-tuan, talak yang boleh dirujuk hanyalah talak 1 dan talak 2, dan isteri itu masih dalam iddah. Kenapa masih dalam iddah? Kerana pernah melakukan persetubuhan dengan suaminya itu. Baik, itu talak raj'i, talak yang boleh dirujuk. Kemudian yang kedua, daripada bahagian talak yang boleh dirujuk dan talak yang tak boleh dirujuk. Yang kedua, talak bain kecil ataupun al-bainatu sughra, bain sughra. Talak ini bermaksud talak yang diceraikan dengan talak 1 atau talak 2. Okey. Sebelum melakukan persetubuhan, maknanya tidak pernah melakukan persetubuhan. Talak 1 dan talak 2 saja. Bain kecil, bain sughra. Isteri yang diceraikan dengan talak 1 atau talak 2 selepas berlaku persetubuhan, dan iddahnya telah berakhir. Macam ni. Yang ni situasinya pernah berlaku persetubuhan, berlaku perceraian, isterinya ada dalam iddah. Dalam iddah tu masih raj'i, boleh dirujuk, tapi suaminya tak rujuk-rujuk lagi, tahan dia dulu kan. Tiba-tiba sampai masanya si isteri tu habis iddah. Bila dah habis iddahnya tuan-tuan, maka bermulalah bain sughra. Kat situ dah tak boleh rujuk, dan iddahnya berakhir. Dalam tempoh 3 kali suci dia boleh rujuk, suaminya tak rujuk-rujuk lagi, kan? Berlaku perceraian. Suaminya tu adalah keinginan nak rujuk, tapi masih nak berbincang dengan isterinya. Kalau ikutkan, boleh je si suami nak melafazkan rujuk, kuasa dia, hak dia. Asal akad nikah yang asal tu, yang terdahulu tu, tapi dia tak lafaz rujuk tu, sampailah iddah isterinya berakhir. Maka bermulanya iddah isterinya berakhir itu bermulalah jadi bain sughra. Bain sughra. Maka ataupun isteri yang diceraikan secara khuluk. Khuluk ni apa? Tebus talak. Tebus talak.
Dia nak menebus kembali talak tu dengan nilai-nilai tertentu. Bila dia tebus talak khulu' tu, maka dia tidak boleh rujukkan isterinya itu. Contohnya, kalau engkau nak bercerai dengan aku, contohlah kan, si suami tu bagi 1 juta, contoh. Mana siapa nak dapat 1 juta? Nak kumpul 100 pun susah. Dengan zaman sekarang, ekonomi sekarang kan, baru nak simpan terpaksa keluar. Pagi baru nak simpan, petang terpaksa keluar. Petang baru nak simpan, esok pagi terpaksa keluar. Situasi kita sekarang, ini kan pula 1 juta. Jadi macam juga yang lafaz ta'liq tu, lafaz ta'liq selepas akad nikah tu. Kan ada lafaz ta'liq tu, sekiranya aku tinggalkan isteriku selama 4 bulan atau tidak memberikan nafkah melaluiku ataupun wakilku, lebih kuranglah tuan-tuan, atau memudaratkan tubuh badanku, sekiranya dia adukan sekiranya isteriku mengadukan ke mahkamah syariah dan mahkamah syariah sabitkan aduan dia, maka jatuhlah talak satu secara khulu', yang ada bayaran RM1 tu, sekarang ni RM10. Maka dekat situ tebus talak juga secara khulu', ta'liq secara khulu'. Maka apabila dia nak balik isteri dia itu, maka dia kena bernikah semula, tak boleh rujuk. Tak boleh rujuk. Maka hukumnya suami tidak boleh rujuk kepada isterinya melainkan dengan akad nikah dan mas kahwin yang baru, dengan persetujuan isteri dan kehendaknya. Dia dah bebas dah, walaupun talak 1 dan talak 2. Disebabkan apa tuan-tuan? Disebabkan masa tempoh iddah tu dia tak rujuk. Habis iddah baru dia nak rujuk, tak boleh dah. Maka bila dia nak rujuk tak boleh, dia kena nikah yang baru. Bila nikah yang baru, kena akad nikah yang baru dan mas kahwin yang baru. Kalau dari segi dokumentasi, kena buat dokumen yang baru. Kena jumpa pendaftar nikah karya, pendaftar nikah pendaftar nikah pejabat agama, barulah boleh bernikah. Itu dari segi dokumentasi lah. Si suami tak melafazkan rujuk, si isteri pun tak bagi tahu, eddahnya dah habis, masing-masing main teka-teki. Jadi masing-masing terkena. Jadi ada peluang rujuk, rasa nak rujuk, berbincang, saya nak rujuk awak balik, saya rujuk awak balik. Sebab itu bila bercerai secara raja'i, hikmahnya peluang kita nak berbaik semula dengan isteri tu, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tempoh iddah 3 bulan, 3 kali suci. Kalau ikut kitaran haid yang sempurna, ada tempoh 3 bulan untuk kita berdamai. Kena gunakan kesempatan yang ada, berbincang. Jangan masing-masing ego. Ada masalah, bincang. Malah dalam perkahwinan pun kena berbincang. Saya memang dah ajak bincang, Ustaz, tapi isteri saya ni dia masih macam tak nak lagi lah. Macam mana Ustaz bagi nasihat? Carilah yang pakar menasihat, konseling kat pejabat agama ke, dapatkan konseling khidmat masyarakat ke, dapatkan kalau kat kampung-kampung ada jaksa pendamai pun boleh. Kalau perlukan bantuan daripada rukun tetangga, semua ada cara-cara dia kan.
Jadi kita kena ni lah, gunakan peluang yang ada. Bukannya hari ni bercerai tak boleh rujuk langsung. Ada peluang rujuk, berbincang, cakap, rendahkan, tawaduk sikit kan. Bukan kita mengalah tuan-tuan, sebab kita kena tunduk kepada hukum juga. Cakap dengan isteri, saya minta maaf lah, saya macam ni kan. Ataupun kalau isteri tu ada buat salah kan, saya minta maaf ke apa, kita jangan tak nak tak nak juga kan. Tengok mungkin kesilapan selagi kesilapan sampai tidak melampaui batas, sampai tidak melanggar hukum syarak, dia minta maafkan kita, kita maafkan, tak jadi masalah. Kalau sampai melanggar hukum-hukum agama, berlaku yang perkara-perkara yang melampaui batas hak dia sebagai seorang isteri, itu kena utamakan hukum agama lah. Tak boleh pandang ringan macam tu saja. Okey, itu berkenaan dengan talak bain. Raja'i boleh rujuk. Talak bain kecil ataupun bain sughra tidak boleh rujuk, tapi boleh bernikah semula. Biasanya talak satu dengan talak dua, tak sempat nak rujuk, dah habis iddah, dia jadi bain. Ataupun secara khuluk. Khuluk ni apa? Tebus talak. Nak hidup kembali sebagai suami isteri, kena nikah yang baru, mas kahwin yang baru. Baik. Ada 5 minit lagi. Boleh saya habiskan yang satu lagi talak bain yang besar, bain kubra. Kat sini ditulis bainatul kubra. Talak ini bermaksud isteri yang diceraikan dengan talak 3, sama ada sebelum ataupun selepas persetubuhan. Bain kubra ni faham je lah. Kubra, sughra tu kecil, kubra tu besar. Sughra tak boleh rujuk tapi boleh nikah semula. Kubra tak boleh rujuk, tak boleh nikah semula, kecuali ada syarat-syaratnya yang tertentu. Hukumnya isteri tidak boleh dikahwini semula oleh bekas suaminya, melainkan setelah isteri itu berkahwin dengan orang lain, sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu. Yang saya ulang balik di awal tadi itulah. Maknanya tuan-tuan, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bain kubra ni talak 3. Raja'i talak 1 dan talak 2 dalam tempoh iddah boleh rujuk. Bain dah habis iddah baru nak rujuk. Bila dah habis iddah, bermulalah bain dia tu. Tak boleh rujuk tapi boleh nikah semula. Ataupun perceraian berlaku secara khulu, tebus talak. Bain kubra, bain yang besar, bain kubra ni talak 3. Tak boleh tak boleh rujuk. Sama ada si suami isteri tu pernah melakukan persetubuhan ataupun tidak. Dia muktamad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka talak 3 ni dinamakan talak bain kubra, tak boleh dirujuk. Kalau nak juga isteri tu, tunggu dia habis iddah, kahwin dengan lelaki lain, dah jadi tanggungjawab baru lelaki lain tu kepada bekas isteri tu. Berlaku pula persetubuhan dalam perkahwinan tu. Kalau dia nak ceraikan pun, kerelaan, sukarela si suami barunya itu dah jadi tanggungjawab dia pula.
Kita menunggu aja. Melopong aja kan. Jadi yang orang katalah, yang dah lepas tu lepas je lah. Teruslah kehidupan yang baru. Jadi tuan-tuan, maka di sini apa pun yang kita fahami, yang kita ketahui dalam bab perkara talak ni, berhati-hatilah dalam memperkatakan talak tersebut. Jadi kalau ada berlaku salah faham, perselisihan, kita rasa macam dah situasi mula nak panas tu, kena sedar diri kita ni. Takut-takut terlepas cakap. Kadang-kadang bila kita terima panggilan kan, Assalamualaikum, Encik, ya Ustaz, kita pun tanya, ya puan, masalah apa? Saya nak tanya pasal talak. Malam tadi kan, saya dengan suami ataupun saya dengan isteri, berlaku pergaduhan kecil lah, sampai suami saya tu melafazkan cerai, talak. Macam mana nak buat Ustaz? Kena buat pengesahan lafaz talak luar mahkamah. Lafaz talak luar mahkamah ni lafaz yang dah berlaku di luar mahkamah tanpa kebenaran mahkamah. Jadi macam mana nak buat? Puan kena daftarkan ataupun cik kena daftarkan kes pengesahan perceraian. Nak mengesahkan lafaz tu jatuh ke tidak. Nak rujuk macam mana Ustaz? Daftar je dulu. Dah daftar, dapat salinan dokumen masing-masing dengan resit bayaran, pergi pejabat agama, rujuk. Nanti pejabat agama akan keluarkan satu borang rujuk, supaya orang kata itu rujuk sementara lah. Macam pernah kita ada surat nikah sementara tu, sementara nak tunggu keputusan mahkamah. Jadi tuan-tuan, peringatan kepada para suami ni, termasuk saya lah, kalau lafaz talak di luar mahkamah, kesalahan dia kalaulah didakwa, didakwa kesalahan luar mahkamah, dendanya tidak melebihi RM1,000 atau denda tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Disebabkan hanya satu lafaz talak saja. Makna tidak melebihi RM1,000 tu, kita boleh merayu lagi lah. Boleh buat rayuan. Merayu tu kena sungguh-sungguh lah. Jangan merayu tak ada apa pun, sesaja je. Memang kena maksimum lah takutnya kan. Dan lagi satu, nak kena tahu kenapa dilafazkan talak tersebut. Jadi apa-apa pun, sama ada sengaja ke tidak sengaja ke tuan-tuan, maka kalau mengikut enactment enactment undang-undang Islam, undang-undang keluarga Islam, mana-mana suami yang melafazkan talak di luar mahkamah, maka akan dikenakan pendakwaan ataupun penalti, maksimum RM1,000. Setakat ni lah. Jadi apa-apa pun, walaupun tengok nilai tu RM1,000 tuan-tuan, bukan mudah sekarang kita ni nak simpan duit tuan-tuan. Jadi berhati-hatilah dalam berkata-kata mengenai talak. Itu kata nasihat saya lah, sebagai kita sebagai dah berkenalan. Jadi tuan-tuan, saya rasa sekadar itu saja untuk perbincangan berkenaan dengan talak yang boleh dirujuk dengan talak yang tak boleh dirujuk. Jadi apa-apa pun kita kena berhati-hati dalam berkata-kata, kalaulah ada salah faham dengan isteri kita. Ada soalan tuan-tuan?
Alhamdulillah, saya boleh faham ya. InsyaAllah. Apa, nanti kita boleh sembang-sembang lagi. Jadi saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, terlanjur kata. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita nak memandu bahtera rumah kita ni, rumah tangga masing-masing, supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan, kelapangan dalam kehidupan kita sebagai suami isteri dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, untuk makluman, mungkin bulan depan saya tak dapat datang lah. Saya mungkin ikut jadual tarikh tu saya tunai umrah. Tunai umrah. Manalah tahu kalau boleh disusun ke macam mana, nanti saya datang lah. Kalau tak ada, tak apalah, kita jumpa next bulan lagi satu. Jadi wallahu alam, yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang tu adalah kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita semua. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.